Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibri Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan harapan agar budaya kerja yang berintegriti tinggi, bertanggungjawab dan patuh kepada peraturan dan undang-undang diamalkan oleh mereka yang berkhidmat dalam sektor awam atau swasta. Tegas Baginda, jika keruntuhan dan kelemahan etika dan moral dalam melaksanakan amanah dihapuskan, insya-Allah negara akan selamat dan sentiasa diberkati untuk menuju kejayaan. Dalam titah perutusan sempena menyambut Tahun Baharu Masihi 2021 yang disiarkan ke seluruh negara sebentar tadi, ke bawah Duli Maha Mulia juga menyentuh beberapa perkara yang menyangkut usaha meningkatkan lagi produktiviti negara melalui inovasi dan koordinasi yang efektif, perkembangan transformasi digital untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara pintar serta meluaskan lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan di samping isu sekuriti makanan sebagai agenda utama supaya bekalan makanan asasi benar-benar mencukupi. Titah Baginda tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mencabar bagi negara Brunei Darussalam dan malah dunia bersabit dengan penularan wabak coronavirus yang memberi impak yang besar kepada perkembangan sosioekonomi di seluruh dunia. Alhamdulillah, dengan izinnya juga, negara kita telah dapat membendung wabak berkenaan dari terus merebak, hasil dari usaha-usaha bersepadu oleh pihak-pihak berkenaan serta penglibatan dan kerjasama seluruh rakyat dan penduduk menanganinya dengan vaksin ketuhanan juga digunakan secara konsisten. Ke bawah Duli Maha Mulia bertitah, negara Brunei Darussalam akan menjadi pengerusi kepada mesyuarat di peringkat ASEAN pada tahun 2021 yang membawa tema We Care, We Prepare, We Prosper. Tema tersebut, titah Baginda, bertujuan memberi fokus kepada hal ehwal kesejahteraan rakyat ASEAN. Maka dalam hubungan ini, keutamaan akan terus diberikan kepada melaksanakan inisiatif-inisiatif yang membolehkan negara-negara ASEAN akan lebih bersedia bertindak balas untuk memelihara kesejahteraan rakyat masing-masing. Khasnya ketika menghadapi sebarang krisis atau bencana di masa-masa mendatang. Dalam masa yang sama juga, rakyat ASEAN perlu diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan supaya lebih bersedia menghadapi cabaran serta ligat merebut peluang dari perkembangan teknologi dan arus perubahan global yang pantas. Oleh itu, negara Brunei Darussalam sendiri mesti seiring dengan rakan-rakan membuat perubahan dengan sistem negara, ekonomi, pendidikan dan keselamatan diperkukuhkan sebagaimana merujuk kepada blueprint, plan-plan induk dan plan-plan strategik yang dikeluarkan, sama ada di peringkat kementerian maupun nasional. Turut disentuh dalam titah ialah perkembangan transformasi digital untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar. Ke bawah Duli Maha Mulia bertitah menekankan perlunya kerjasama strategik bagi mencapai kemajuan ke arah Smart City. Mengenai ehwal keselamatan ini, pada bulan Ogos 2020 yang lalu, BETA telah pun memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei sebagai agensi yang menjaga keselamatan cyber kebangsaan dari sebarang insiden dan ancaman cyber. Brunei turut teruja dengan perkembangan transformasi digital
untuk menuju aspirasi menjadikan negara sebagai sebuah negara pintar. Maka untuk itu, kerjasama strategik yang berterusan di antara semua pihak yang berkepentingan adalah diperlukan bagi menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran bagi mencapai kemajuan ke arah Smart City. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum mengenai tenaga kerja yang mencatatkan 9,317 orang warga Brunei mendapat pekerjaan di sektor swasta pada tahun 2020 berbanding 9,056 orang pada tahun 2019. Kerajaan melalui Manpower Planning and Employment Council MPEC akan meningkatkan usaha menerusi Job Center Brunei JCB di antara sektor awam dan swasta dalam meluaskan lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Apa yang beta harapkan, mereka yang berkhidmat dalam sektor awam atau swasta akan mengamalkan budaya kerja yang berintegriti tinggi, bertanggungjawab dan patuh kepada peraturan dan undang-undang. Isu keruntuhan dan kelemahan etika dan moral dalam melaksanakan amanah boleh menjadi penyebab kepada keburukan amalan rasuah, pecah amanah atau salah guna kuasa untuk kepentingan pribadi. Beta yakin manakala sifat seumpama ini dihapuskan, insya-Allah negara akan selamat dan sentiasa diberkati untuk menuju kejayaan. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Keuangan dan Ekonomi telah pun menyediakan Economic Blueprint sebagai hala tuju untuk mencapai perkembangan mantap ekonomi. Baginda bertitah melahirkan harapan untuk melihat dasar ekonomi tersebut berupaya meningkatkan lagi produktiviti negara secara efektif. Hasrat ini hanya akan dicapai melalui sokongan padu oleh pelbagai pihak yang berkepentingan. Beta ingin melihat dasar ekonomi tersebut berupaya untuk meningkatkan lagi produktiviti negara melalui inovasi dan koordinasi yang efektif. Di samping itu, isu security makanan juga adalah agenda utama kita supaya bekalan makanan asasi benar-benar mencukupi.